Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mula kelas. Okey, first kali sebelum masuk pengiraan, yang ini saya dah terangkan hari tu tapi saya nak go through balik. Okey, bila kita nak tahu macam mana nak tulis suatu hubungan ubahan, okey, kita akan tengok pada ayat dia. Okey, kalau kat sini yang pertama dia bagi Y berubah secara langsung dengan X. So perkataan berubah secara langsung dengan ini kita tukar kepada simbol ikan tu, okey, yang berkadaran tu. Jadi tidak akan jadi Y, kita ada mula ubah X. So Y depan, belah kanan X, tengah dia ikan. So Y berubah secara langsung dengan X. Kalau dia kata yang kedua, ayat dia Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X, bermakna yang belakang ni kuasa 2X kita tukar ke jadi X kuasa 2. Sebab tu dia jadi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okay, kenapa cikgu ulang balik yang ini? Sebab dalam soalan kadang tidak diberi pun hubungan ni. Dia tak tulis pun tapi dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi awak kena baca dan awak kena tukarkan dalam bentuk ayat hubungan tu, hubungan ubahan, baru kita boleh selesaikan soalan. So kalau yang ketiga, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Jadi Y lambang ikan, X kuasa 3. Yang keempat, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. So Y, so lambang ikan, punca kuasa 2X. Kuasa 2X tu, punca kuasa 2 tu tak ada 2 kat situ. Okay, kalau punca kuasa 3, tulis 3. Okay, boleh beza yang ini. Ini adalah contoh biasa. Okay, contoh dia ada dia boleh tanya soalan berubah secara langsung tu macam-macam bentuk soalan. Okay, boleh kat sini? Kita pergi dekat, okay, kita nak pergi dekat pengiraan. Boleh dengar kan suara saya? Boleh. Okay, kalau ada soalan nanti tanya, saya aku tak perasan dekat chat. Okay, kita pergi dekat contoh soalan. Okay, contoh yang 4, sambungan So contoh 4, ada dalam buku teks muka surat 8. Okay, soalan dia diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Okay, soalan dia, ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah langsung dengan N. Soalan yang kedua, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Jadi yang pertama sekali nak selesaikan soalan ni, kita kena tulis hubungan ubahan dulu. Okey, saya akan buat soalan ni sebelah-sebelah. So maksudnya kita akan tengok hubungan dulu. Kalau yang A tu, hubungan ni kita akan tulis M ikan N. Manakala soalan B, okey, M berubah langsung dengan punca kuasa 3N tu, M ikan punca kuasa 3N. Okey, kat sini boleh faham kan? Okey. Bila kita dah ada hubungan ubahan, kita akan tukar kepada persamaan ubahan. Bila persamaan ubahan, okay, kita akan tukar simbol ikan ni, terus tukar jadi sama dengan K. Awak ingat kalau awak ada ikan, kita nak tukar, kita lagi sama dengan K. So maksud M sama dengan KN. Jadi kalau yang kedua ni, M sama dengan K punca kuasa 3N. Kalau awak tengok dekat sini yang berubah, ikan tu dah hilang dah. Sebab kita dah gantikan dengan sama dengan K. Okay. So kita gantikan nilai M yang dah diberi kat sini sama dengan 0.8. K tak tahu. So kita masih kekalkan K. So 0.125 tu ada nilai N, kita gantikan dia. So kalau yang sebelah kanan ni pun sama soalan B, M 0.8 sama dengan K punca kuasa 3 0.125. Ganti dulu. Step yang pertama kita ganti. Okay, kat sini bila nak kira step pertama ganti. Okay, so yang kedua kita akan tukarlah. Okay, macam mana saya dapat K sama dengan 0.8 bahagi 0.125.
Okay, awak nak K. K ni macam mana kita nak selesaikan? Kita gunakan konsep persamaan linear. So kita akan alihkan ni sebab kat sini dia darab. Bila kita alih jadi bahagi. So bukannya 0.15 bahagi 0.8. 0.8 yang bahagi dengan 0.125. So yang bawah ni kita kira je selesaikan kita akan dapat 6.4. So dah dapat nilai K kat sini. Kita tengok soalan yang B. Okay, B pun sama. Sebab dekat sini K darab. So bila kita nak alihkan nilai ni kita akan bahagi. So K sama dengan 0.8 bahagi punca kuasa 3, 0.125, kita akan dapat nilai dia 1.6. Sekarang ni, dia nak kat sini ungkapkan M dalam sebutan N. Ungkapkan. So jadi, kita dah ada K. So kita tukarkan, kita gantikan. Okay, M sama dengan 6.4N. So ini yang jawapan yang kita nak sebenarnya. Soalan kata ungkapkan M dalam N. So M dengan N tu kita tak tulis dengan nilai yang ada dalam soalan mula-mula ni. Okay, kita fungsi dia adalah kita perlu cari nilai K. So bila kita dapat nilai K ni yang kita ganti dekat mula-mula sekali yang sama kita dapat. So inilah jawapan yang last sekali. Faham tak? Faham. Okay. So kalau B sama juga. So B tadi dah dapat K. K ni kita akan ganti dekat M sini. So dia akan jadi M sama dengan 1.6 punca kuasa 3N. Inilah jawapan dia. Okey. Yang pertama sekali kalau tengok dekat sini, awak perlu tahu nak tulis daripada ayat yang pertama, ayat tukar kepada hubungan, ubahan. Tukar hubungan. Lepas tu tukar kepada persamaan. Bila dah tukar persamaan, ganti nilai. Bila dah ganti nilai, cari nilai K. Dapat nilai K, ganti balik dekat mana? Bukan dekat ubahan. Ganti dekat persamaan. So, jawapan dia akan jadi macam ni. Bila dia kata M dalam sebutan N, M dan N ni mesti ada. Okey, yang kita tukar kat sini adalah K. K tu mesti kita gantikan nilai dengan nombor. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okay, contoh 5. Okey. Pemanjangan spring X, cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Sama juga yang tadi. Jawapan awak last sekali akan dapat X sama dengan apa? W kat belakang ni. Okay. So jadi pertama sekali kena tukar dulu jadikan dia dalam bentuk hubungan. So dia akan jadi X ikan W. Okay, lepas tu kita akan tukar jadi persamaan. So dia akan jadi X sama dengan K W. Okay, tukar je simbol ikan tu kepada sama dengan K. So seterusnya adalah gantikan 3 cm dengan 200 gram. So 3 cm kita adalah X. Macam mana saya tahu 3 cm tu adalah X? Sebab dia kata tadi pemanjangan spring X cm. So yang 3 cm ni adalah nilai X. Okay. So KW adalah 200 gram. Okay, dekat sini unit jangan tulis. Awak hanya tulis nombor saja. Okay. So kita selesaikan K. K sama dengan 3 bahagi 200. So kita dapat 0.015. So bila kita nak tulis W dengan X tu ungkapkan X dalam W, kita akan tulis X sama dengan 0.015 W. Okey. Faham ke tak? Laju sangat ke? Nak ulang lagi? Okey. Yang lain? Faham ke? Yang lain kayu betul? Ifan kayu tu. Nanti kita nak buat latihan ni, kita nak buat latihan macam ni nanti. Nanti tak faham? Kena faham step. Okey, awak kena faham step pertama adalah tukar kepada hubungan ubahan yang ada ikan tu. Yang kedua, tukar persamaan. Yang ketiga, cari K. Yang keempat, ganti nilai. Dah dapat jawapan. Okey. Kita pergi next. Okey.
Diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2, hitung nilai. Tengok yang ini nak cari nilai. Maknanya nak cari nilai apa? Nak cari nilai Y. Kita nak A nak cari Y. Okey, bila X sama dengan 5. Kalau B pula nak cari X. Sampai bila Y sama dengan 0.875. Jadi untuk selesaikan soalan ni yang pertama, awak perlu cari dulu seperti contoh 5 tadi. Kita kena cari persamaan dia. Maknanya kita kena cari K dulu. So kita nak cari K, kita akan gantikan dulu yang ini. Maklumat yang diberi kat sini. Y sama dengan 0.4, 14 sama dengan K sama dengan K darab 0.2. So dekat sini nilai K sama dengan 0.14 bahagi 0.2 dapat 0.7. First kali untuk soalan ni, nak selesaikan hitung nilai, mesti cari persamaan. Jadi bila dah dapat nilai K, gantikan dekat Y sama dengan KX tadi. So dapatlah Y sama dengan 0.7. Okey. Ini baru dapat persamaan. Belum dapat jawapan lagi. So bila kita nak cari nilai Y, so kita ada Y. Kita ada X kita 5. So kita gantilah Y sama dengan 0.7 darab 5. Okey. Sini 0.5. So sini ni ganti dengan 5. So jadi kat sini. So dapatlah Y sama dengan 3.5. Dah dapat dah nilai Y. Okey, so dia nak nilai B pula. B tu kita nak cari X. So B nak cari X. Okey. Kalau tadi terus dapat direct boleh darab sebab Y ni adalah perkara rumus kat depan. Sekarang ni X kita kat belakang. X kita dekat belakang maknanya kita kena alih ni bahagilah ke depan. So dapatlah X sama dengan 0.875 bahagi 0.7 sama dengan 1.25. Okey, apa beza soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6 ni? Soalan saya, apa beza contoh 5 tadi yang saya tunjuk sebelum ni dengan contoh 6 ni? Apa beza soalan dia? Boleh jawab tak? Hello. Jawab Laidin diam ni kau. Ada orang ke tak ada orang ni? Ifan. Ya. Soalan nombor 6 ni dia suruh cari nilai kau. Yes, jadi kalau yang soalan 6 ni, awak kena cari hubungan je. Sama je. Yang pertama ni memang sama kena cari. Baru boleh selesaikan. Okey. Fahamlah tu. Kita pergi dekat contoh 7. Okay, contoh 7 ni soalan nak kata kebat sangat tak. Tapi soalan penyelesaian yang lebih kompleks daripada tadi. Lebih susah sikit lah. Sebab ayat dia panjang je. Okey. So soalan dia. Okay, kita ada luas L cm persegi. Satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya iaitu dcm. dcm tu D tu diameter lah, cm tu sentimeter. Okey, diberi luas semi bulatan itu ialah 3.08 cm persegi apabila diameternya 2.8. Okey, ini adalah yang pertama kalau tengok di gambar dia bagi. Yang ada semi bulatan. Lepas tu dia dah bagi luas kat dalam. Dekat atas itu adalah diameter dia. Okey, yang kedua. Dia kata hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Okey, dia ada lagi satu semi bulatan yang lain sebab dia dah bagi luas tu tak sama. So yang ini adalah soalan yang kedua. So kita nak tahu dekat sini, kalau kita ada luas 19.25, berapakah panjang D dia, diameter dia. So jadi so dia ada bagi tahu dekat sini berubah secara langsung. Bermakna dekat sini simbol ikan. Okay, jadi kita ada hubungan sama hubungan ubahannya adalah L sama dengan K D kuasa 2. Okay. Kenapa D kuasa 2? So dia apa kat sini? Kuasa 2 diameter. Diameter adalah D. So dia akan jadi D kuasa 2. So kat depan ni N. Okay. Kalau sebelum ni kita nampak Y dengan X. Jadi
pemboleh ubah boleh jadi macam-macam. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan tak bagi pemboleh ubah dia, awak boleh pilih yang bersesuaian. Okey, jadi untuk soalan ni L sama dengan K D kuasa 2. Okey, kita dah ada yang pertama ni, kita dah ada dah. So, jadi kita akan ganti sebab kita perlu cari K dulu. So, kita ganti 3.08. Jangan tengok lagi yang warna hijau tu tengok dekat warna orange saja dulu. Okey. So, jadi dekat sini dapat nilai K adalah 11/28. Okey, kenapa saya bagi pecahan? Sebab kalau awak ambil nombor perpuluhan, dia akan panjang. So, kita bila dia panjang, kita akan bunda. Bila nak bunda, terlalu awal bunda, nanti awak akan dapat jawapan belakang yang akhir tu jauh daripada jawapan sebenar. So, kita nak kurangkan ralat kesalahan dekat situ, kita tukar kepada perpuluhan panjang tadi, jadikan dia pecahan. Dia tak semestinya K tu perpuluhan. Tak, perpuluhan boleh, pecahan pun boleh. So, dapatlah L sama dengan 11/28 D kuasa 2. So, sekarang ni kita nak cari D. So, kita ganti nilai. So, okay, sekarang ni masalah dia adalah dia ada D kuasa 2. So, first kali dekat sini, sebab dekat sini ada darab. So, yang ni kita akan bahagi dulu. So, kita akan selesai macam ni. Okay. 49 ni adalah D kuasa 2. So, kita nak D saja. So, macam yang kita nak buat, yang kuasa 2 ni bila alih, dia akan jadi punca kuasa 2. So, dapatlah D tu sama dengan 7 cm. Okey. Ni sama dengan soalan nombor 6 tadi. Kita nak cari nilai. Okey, saya nak tunjuk untuk selesaikan soalan 7 ni ada 2 cara. Okey, yang pertama, kaedah yang saya tunjuk yang pertama ni, kita tengok kaedah. Okay, kalau awak masih ingat lagi, awak belajar tajuk nisbah. Nisbah dan kadaran. So, kita akan gunakan konsep nisbah tu, okay, konsep kadaran untuk selesaikan soalan ni. Okay, macam mana nak selesaikan cara kadaran? Okay. Kalau awak faham, kita ada 2 bentuk. Katakanlah ini adalah bulatan yang pertama, semi bulatan pertama, yang ini semi bulatan kedua. So, ini L. L ni akan jadi L1. Okey, 3.08. So, jadi diameter kat sini akan jadi D1. Okey. Manakala L2, sebab dia semi bulatan 2, so kita labelkan luas tu L2. D ni akan jadi D2 lah. Okey. So, okay, kalau kita nak cari pengadaran, dia kata L1 kita akan bahagi dengan D1, kuasa 2. Kenapa kuasa 2 tu datangnya? Sebab dia masih lagi ikut dekat sini, yang ni. Masih follow yang ini. Okay. So, sama dengan L2 bahagi dengan D2 kuasa 2. So, L1 mesti dengan D1. L2 mesti dengan D2. Okay. Seterusnya adalah kita ganti saja nilai. Kita dah tahu dah L1 3.08. D1 2.8. Kuasa 2 mesti ada sebab ikut kepada persamaan hubungan ubahan tadi. Sama dengan 19.25. So, D2 ni kita nak cari. So, kalau awak tengok dekat sini, kita akan selesaikan secara darab silang. Ataupun kita guna konsep sama linear. Kalau darab silang, yang ini akan darab atas, yang ini akan darab bawah. Okey. Selesaikan. Sama juga last kali, D2D ni, kita akan dapat punca kuasa. Kenapa D2 ni jadi punca kuasa? Sebab yang kita kira ni adalah D2 kuasa 2 yang dapat 49. Kita nak D2. Jadi kuasa 2 ni kena tukar jadi punca kuasa. So dapatlah jawapan yang dekat bawah ni 7 cm. So kalau awak tengok cara dia, okay. Beza dia dekat sini. Okay, apa beza? Cara tetap sama last kali, memang kena bahagi dan dapat punca kuasa tu kan. Okay. Kalau soalan yang pertama ni, dia cari dulu persamaan ubahan. Kalau soalan guna konsep perkadaran, dia tak perlukan persamaan ubahan. Tapi kedua-dua cara ni boleh guna. Dia tak jadi salah. Oh, tak semestinya kena cari. Kecuali kalau soalan kata nyatakan persamaan ubahan. Okay, so kalau dia kata kena nyatakan, yang ini mesti ada.
Kalau dia tak cakap, dia suruh cari nilai, awak tak tulis persamaan ubahan pun, awak boleh cari guna konsep kadaran. Dua-dua cara ni ada dinyatakan dalam buku teks. Okey? Boleh Okey, rasanya ni yang last kali kot. Okey, kita pergi contoh 8. Tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang iaitu PCM. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm. Mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan jika panjang benangnya ialah 25 cm. Jadi yang pertama dekat sini, okey, awak nak guna kaedah apa? Kata kalau yang pertama sekali nak buat kaedah hubungan ubahan. Jadi dekat sini dia dah sebut berubah secara langsung. Okey, kita ada A. Jadi A ikan punca kuasa 2 panjang. Punca kuasa 2 P. Kenapa tak nak pergi next? Sekejap. Okey. So, daripada hubungan tadi, jadikan persamaan. Cari nilai K. So, cari nilai K, kita akan ganti. Ini 9. Kalau awak tengok kat sini, saya dah siap-siap dah tukarkan warna 9 cm tu, warna pink tu. Jadi dekat sini sebenarnya kalau awak nak faham, kalau dalam soalan exam dia tak adalah warna-warna ni. Tapi awak kena fahamkanlah. Mungkin awak boleh buat dengan cara bulatkan. Okey? Contoh. Ataupun patutnya bulatkan yang sama tu bulat satu lagi petak. Ini. So saya tunjuk terus K sama dengan 0.4. So dia punya persamaan adalah A sama dengan 0.4 punca kuasa 2 P. Okay. So sekarang ni kita nak cari hitungkan tempoh ayunan. So maknanya dia nak cari nilai A. Tempoh ayunan adalah A. Jadi kita cari A apabila P sama dengan 25. Kita gantikan dalam nilai dia. So dapat jawapan dia adalah 2 saat. Okey, datang mana saat? Okey, sebab dia dah bagi unit kat sini saat. Okey. Dekat sini juga cikgu nak tunjuk kalau guna kaedah kadaran. Okey. A1, P1, P2 tu datang dari mana adalah kita yang labelkan dia. Okey. Kita ada yang pertama sekali, kita ada 9 dengan 1/2 ni. So itu kita kira yang pertama. Kalau yang kedua tu kita kira yang ini. Ini jadi yang kedua. Okey. So kita masih lagi guna konsep nisbah. A1 akan bahagi dengan P1. Okey. P1 tu sebab dalam ayat tadi dia kata punca kuasa 2 P. So kita akan guna punca kuasa 2 P. Itu mesti ikut kepada hubungan ubahan tadi. Okey. Ganti nilai semua. So yang kita nak cari dekat sini. A2 yang kita nak cari. So kita akan dapat A2 sama dengan 1.2 bahagi punca kuasa 29 darab punca kuasa 2 25. Bila awak make sure bila tekan kalkulator boleh tambah kurungan supaya jawapan awak tak salah. Sama juga dekat sini ni. Yang bawah tu ada kurungan. So dapat 2. Jawapan dia sama dengan sebelah. Okey? Boleh? Faham tak? Faham. Aku mau seorang je. Kayu ya, kayu. Yang lain ni masuk saja, dengar ke tak? Dengar. Cikgu idea tu, Saya tak nampak muka Dengar. awak. Saya tak nampak. Jadi saya nak tahu awak ni sebenarnya dengar ke, tak dengar ke, awak faham ke tak? Kalau kat depan saya nampak berkerut-kerut dahi. Ini saya nak tak nampak, berkerut dahi pun tak nampak. So saya tak tahu awak ni faham ke tak faham. Cikgu tanya idea cikgu, dia tidur cikgu. Aidil, Ya, cikgu. Baru bangun. faham tak?
Boleh lah. Boleh lah dia kata. Apa hingga aku tak tengok je kau ajar ke? Tak ada. PUBG kat tangga. Okey, hari ni latihan saya nak buat 2 tapi saya kita pergi sekejap okey kat sini. Lambat aku lambat. Siapa ni lambat ni? Miza Okey, so latihan ni pada buku teks awak muka surat 10. Okay, hari tu kita dah buat dah 1.1b tapi hanya buat soalan yang atas saja. So soalan yang seterusnya 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Nak buat latihan ataupun sambung sikit lagi yang ni? Kali kau saya nak sambung yang ini. Boleh ke? Lepas tu kita buat latihan. Yang lain? Boleh. 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 Bukan ni. Okey. Saya sambunglah. Okey. 1.13. Okey, seterusnya adalah hubungan 3 pemboleh ubah. Sebelum ni saya ajar ada 2 je boleh ubah. Sekarang ada 3 atau lebih. Maknanya atau lebih tu bermakna dia boleh jadi 3, 4, 5 pemboleh ubah. Okey, dan suatu ubahan tercantum. Apa benda maksud tercantum? Okey, ubahan tercantum bermaksud ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okey. Ubahan tercantum ni maksudnya ubahan langsung. Dia masih lagi ubah langsung. Okey. Tapi sebab dia ada lebih daripada 3 pemboleh ubah. So jadi dekat sini dia kata sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah. Jadi dekat sini itu yang dikata tercantum. Dia asalnya adalah ubahan langsung. Tapi ubahan langsung tu kita gabung. Jadilah ubahan tercantum. So dia masih lagi ubahan langsung. Okey, ini adalah teori dia lah. Okey, penulisan ubahan tercantum. So saya kat sini saya ada yang pertama, saya ada X, M. Okey, saya ada Z, N. Itu adalah pemboleh ubah saya. So bila saya kata Y berubah secara tercantum dengan XM, X kuasa M dan X kuasa N. So kita akan tulis sebagai Y ikan X kuasa M darab X kuasa N. Bila darab kita tak tulis tapi sebenarnya kat situ darab. So sama juga untuk jadikan dia dalam bentuk persamaan. Okay, yang ikan tadi akan jadi sama dengan K. Ikan tu akan terus jadi sama dengan K. So M dengan N dekat sebelah kanan ni dia kata dengan keadaan. Bermakna dekat sini dia nak cakap kuasa bagi M boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3, 1/2 boleh, 1/3 pun boleh. So sama juga dengan N. Kuasa dia boleh jadi macam. So K tu kita adalah pemalar. K ni yang ini. Ini adalah pemalar sebab tu dia adalah nombor. Okay. Kat sini dia kata Y ikan XZ ialah cantuman 2 hubungan. Asalnya dia adalah Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. So kita ada 2 ni, kita tukar, kita tulis lebih ringkas, kita jadilah ubahan tercantum. Sebab tu dia jadi darab dekat situ. Okey. Ini contoh 9, kita nak tukar daripada ayat, tukar kepada hubungan menggunakan simbol alfa. Ini simbol ni kalau saya sebut alfa ni maksudnya simbol ikan ni berubah secara langsung. Okey. Dan persamaan. So ada 2. 2 kena buat dekat sini. Ya, kenapa Amma? Amma nak tanya apa? Dia main-main je, dia main-main. Main-main pula. Awak tahu tak apa maksud tu? Raise hand tu. Dia tidur tu. Dia main phone lah.
Okey, soalan A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. So, macam mana nak tahu jawapan dia? Amar Ya. Naim. So jawab A. Atau diam. Cepatlah. Berubah secara langsung, simbolnya apa? Simbol ni. Simbol apa? Info ikan tu. Okay, simbol ikan tu apa? Kalau nak sebut dia boleh alfa. Tapi kalau kita baca dia adalah berubah secara langsung dengan. So P, ikan. Kita ada dua tu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi darab. P kat depan. Belakang. Q dan punca kuasa 2R tu nak tulis macam mana? Macam mana? Sampai kita tunggu ni. Apa ID nak jawab? Ikut ID dia. La ilaha illallah. Dengar ke tak dengar cikgu ajar ni? Dengar. Habis tu kenapa tak boleh jawab? Cuba tak tanya saya. Okay. Apa pasal kat belakang jadi macam tu pula tu? Sekejap Okay. Simbol ni kita tinggal ni. Yang ini ni adalah punca kuasa 2R. Tu tak keluar simbol. Okey, tadi dia kata soalan ayat daripada pertama tadi kata hasil darab. So bila kita ada dua boleh ubah, yang pun boleh ubah kat belakang ni dia akan darab. So bila darab, kita tak tulis darab kat sini. Kita akan kita tak tulis simbol darab. So dia akan jadi P ikan, Q punca kuasa 2R. Kalau nak tukar persamaan, dia akan jadi P sama dengan K. Q punca kuasa 2R. Itu saja. Yang ikan tu tukar jadi sama dengan K. So sebab dia nak dua kat sini, dan kan soalan dia. Ada satu yang ini, yang dua persamaan. So dua-dua ni kena tulis. Ada dua. Okey. Siapa nak cuba B? Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Kuasa 3X. Miza? Dia tidur ke? Miza? Macam Dia dah tidur. Dia masuk. Tengok dia mana pula? Dia left. tu ada ke? Dah asal bujep. Azrul. Saya tak faham lagi aku. Tengok. Saya baru masuk. Ifan. Ifan dah lama masuk. Ya. Apa jawapan dia, Ifan? Mana B? B. Y sama dengan Y K. sama dengan. K. Sekejap. Awak nak bagi jawapan ubahan ke persamaan? Ubahan dah dulu. Bahan Ubahan dulu. Y. Y. Itu simbol ikan tu. Ikan. W kuasa 2. W kuasa 2. Darab X kuasa 3. Kali tu darab lah kan? Macam ni. Pandai sangat. Baik Pandai. 8. Baik 8. Okey. C. Azrul. Orang dah tunjuk contoh tu. Jawab C. La ilaha illallah. Cepatlah. Cikgu soalan saya lain cikgu. Saya kata soalan sini kan. Kau baca. Sama je. Apa yang lainnya? Yang lain dia pun boleh ubah. Memanglah lain. Kau baca je balik Zul yang berkala tu. Sekarang ni dia kata siapa yang berubah secara langsung? Siapa yang berubah secara langsung? Azrul. Ya cikgu. Siapa yang berubah secara langsung? Soalan saya. Siapa? V. Jadi V lah duduk kat V. depan. Okey, lepas tu cikgu. Satu berubah secara langsung tu jadilah Lepas tu ikan.
So belakang dia tu apa? Luas Luas kerata kerata rentas rentas. A. Ha, tu nak tulis Ada macam ni aku. simbol apa? Luas. L kan A ikut kuasa L. 2. L, dia dah bagi A tu. Oh, A. A kuasa 2. A. A kuasa Luas 2 kerata itu. rentas A. A lah. Kenapa kuasa 2? Oh, tak payah kuasa 2. Kau ni mah. Tak Tingginya? Kau yang cakap. Tingginya H. Tak tulis darab X tu. Tak payah. Maksudnya AH tu dia dah kata dia maksudnya dia dah darab dah. Tapi kalau kita buat kita tulis persamaan linear apa pun, kita takkan tulis darab. Simbol darab tak ada. Simbol bahagi tak ada. So dah kan je lah V ikan AH. Okey. Kalau dia kata luas, dia kata luas kerata rentas A. Jangan ditambah A kuasa 2 sebab dia tak cakap pun kuasa 2. Punca kuasa 2 tak cakap. Dia dah bagi tahu dah luas tu adalah A. So A lah luas tu. Okay. Kalau persamaan V sama dengan K A H. Siapa lagi kat dalam ni ada? Aidil ke Aidil? Aidil. Aidil? Aidil siapa jawab soalan dia Aidil? Aidil. Ya. Okay. Siapa berubah secara langsung? Gelak-gelak Dah menjawab. W. Pandai. W. Baik, Aidil. Baik. So lepas tu sebab dia berubah secara langsung so ikan. Okay. Berubah secara langsung dengan apa? P. P. Lepas tu? D. Macam D. betul. Kuasa 2 diameter tapaknya D. D kuasa 2. D kuasa 2. Okey. Boleh faham tak beza ayat ni? Ni luas kata rentas. Dia dah cakap A. Kalau yang ni kuasa 2 diameter D. Jadi kat situ baru ada D kuasa 2. Tu beza dia. Kau kena faham betul-betul ayat tu. Masih. Ni jawapan dia nanti sikit tulisan. Kalau persamaan, tukarkan simbol ikan tambah sama dengan K. Sama dengan K K tu mesti ada. K, boleh tak nak tulis untuk K tu huruf lain? Soalan Tak saya. boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Sebenarnya boleh. Nanti tapi confuse. Okey, ya. Kita nak biasakan supaya K tu adalah pemala dia saja. Kalau kita kejap-kejap tukar X lah, kejap tukar M lah, awak akan confuse dengan pemboleh ubah yang lain. Jadi untuk K tu kita akan stick satu je sama dengan K sampai habis. K boleh Sebenarnya dia memang boleh guna apa-apa saja memboleh ubah. Tapi sebab kita dah belajar daripada mula K, kita tak nak nanti tiba-tiba akhirnya kita pening. Kejap mana K, mana pemboleh ubah, mana pemala. Okey, boleh Boleh. 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 Okey. So kita pergi dekat soalan nak kira nilai. Kita nak tulis hubungan. So kat sini dia kata dia dah bagi dah hubungan ubahan tercantum. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Ini sama dengan soalan yang mula sebelum ni. Kita kena cari dulu K. Okey, bezanya soalan ni dia dah bagi awak hubungan tercantum. Jadi awak boleh tukar terus jadikan dia sebagai persamaan tercantum. Okey. So, ganti nilai. Ganti semua nilai dekat atas tu. Kira dia. Ni 3 kuasa 2. Dapat 9. 9 darab 5. 45. So K sama dengan 6 bahagi 45. Dapat jawapan dia 2/15. So dapat K. Kita nak ungkapkan X dalam sebutan YZ. Jadi X sama dengan 2/5 Y kuasa 2 Z. Senang je. Okey? Boleh? Sama je. Ubahan tercantum ni sama konsep dengan ubahan langsung. Yang ada satu saja boleh ubah. Okey? Cara nak selesaikan dia sama. Cuma dia ada banyak pemboleh ubah sahaja. Okey, yang ini soalan contoh 11. Okey, soalan dia tenaga keupayaan graviti E joule
bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya m kg. Pecutan graviti G. Meter S negatif 2. Tu nilai pecutan. Dan kedudukannya pada ketinggian H meter. Diberi bahawa E sama dengan 197 Joule apabila M sama dengan 4 kg. G tu apa? G pecutan. Okey, 9.81 dan H tu ketinggian 5 meter. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Okay, nak tahu yang ini kita tengok ayat yang pertama daripada sini sampai kat sini. Okey. So awak cari kalau dalam exam, okey, dalam soalan exam, awak ada highlight, awak boleh highlightkan dekat sini. Berubah secara langsung. Sini. Siapa yang berubah secara langsung, dia akan duduk dekat depan sekali. So dia akan jadi E. Depan, berubah secara langsung. So kita ada jisim. M. Graviti G. Kemudian kedudukannya H. So, kenapa tak nak pergi next ni? Next. Cuba ada patah balik dah. Kat situ. Okay, nampak? So, jadilah E ikan MGH. So, sekarang kita nak tulis persamaan. Jadi, kita perlu... Siapa tu bawa masuk? Siapa? Ya ke? Siapa Okay. So, gantikan dekat sini. Cari nilai K. So, nak cari persamaan tu, kita mesti cari K. Dah dapat nilai K. Kat sini kena pastikan awak kira dalam kalkulator dengan betul. Okay. Dalam exam, awak dapat dekat sini, dapat dah jawapan 1 markah kat sini. Ni dapat 1 markah dah. Make sure tekan kalkulator tu betul. Kalau rasa takut salah, kira dulu yang sebelah sini darab. Sebab dia kurungan ni maksudnya darab. Ni darab, ni darab. Okay, dapat nilai yang tu, bahagi belah sebelah. Ataupun, bila masukkan, letak simbol kurungan. Per kurungan. Okay, tutup pun dapat 1. So, kita nak tulis persamaan, jawapan dia akan jadi E sama dengan MGH. Sama je macam kat atas. Okay, dia bukanlah sama sebab K tu nilai dia 1. Bila 1, kita tak tulis 1. Ingat 1 jangan tulis. So, ini jawapan dia. Boleh. Ayat dia panjang, kalau tengok jalan kerja dia tak adalah panjang pun. Jadi, kita perlu tahu dekat mana kita nak cari kata kunci dia. Okay, soalannya bermula di sini. Atas tu adalah kata kunci yang dia nak bagi awak untuk jawab soalan. Boleh? Pergi next. Hello. Hello. Okay. Kita pergi soalan ni sekejap sambung. Okay, cuba awak jawab soalan ni. Tuliskan dulu hubungan tercantum. Cari perkataan yang ada berubah secara langsung. So, siapa yang berubah secara langsung? S. S. Jadi S ikan. T. T. U. U kuasa 3. Punca kuasa 3. Cuba baca betul-betul tu. Punca kuasa 3 Punca lah. kuasa 3. Punca kuasa 3. Dia akan jadi S ikan T punca kuasa 3 U. Macam tu. Macam tu. Okay. Jangan tengok kat sini je. Tengok depan ayat dia depan ni. Okay. So, cari nilai K dulu. So, cari nilai K, kita akan ganti nilai dekat mana ni? Mana nilai dia? Kat mana nak dapat nilai dia? Allah. Dekat jadual. Nampak yang saya dah warnakan hijau tu 6, 0.8, 27. Kat situ lah nilai S, nilai T, nilai U. So, kita ganti.
Kenapa tak ambil nilai yang kedua ni? Kenapa ambil nilai pertama? Ada nilai. Sebab soalan yang kedua ni, kolom yang kedua ni, kita tak tahu S tu berapa. Kita nak cari nilai K, kita mesti ada semua nilai. S mesti ada, T mesti ada, U mesti ada. So sebab tu kita pilih yang ini. Jadi, dapat nilai K. So kita ada S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3 U. So soalan dekat sini dia kata hitung nilai X dan nilai Y. So kat sini nak cari X, kat sini cari Y. So untuk X kita akan ambil semua sekali yang ni. Kita ada T, kita ada U, kita ganti. So kita akan dapatlah nilai dia X tu sama dengan 15. Okay, kalau yang kedua kita akan ambil yang belakang ni. 50, T 40, Y tu kita gantikan dekat U. Ni. So kita dapatlah 0.5. Okay, hari ni bila dah dapat nilai dekat sini, awak akan tekan punca kuasa 3. Baru dapat jawapan yang bawah tu 0.5. Tu, yang bawah tu. Terbalik. Kat sini. Punca kuasa 3 kat sini. Silap je ni. Punca kuasa 3. So dapat jawapan dia sama dengan 0.125. Okay. So kalau soalan sebelum ni bagi dalam bentuk ayat, soalan kali ni dia nak bagi dalam bentuk jadual. Dia tak nyatakan macam mana, dia dah bagi tahu dah, diberi seperti jadual tu. So kita kena rujuk pada jadual. Pengiraan masih lagi kena kira guna kalkulator, kena ganti nilai. Kena tahu dekat mana nak darab, dekat mana nak punca kuasa 3, dekat mana nak punca kuasa 2 ke. Kena tahu. Bila nak bahagi, bila nak darab. Okay? Boleh? Ada soalan sampai sini? Boleh. Semua sentiasa boleh. Okey, ini yang tadi kan? Okey, so kita akan pergi kepada latihan. Okey, saya akan masukkan kejap lagi latihan ni. So saya nak awak buat latihan sampai sini. Okey. Latihan dia tak panjang pun, tak banyak pun sebenarnya latihan dia. So ada 4 muka surat. Okay, 4 muka surat. Soalan ni sama dengan soalan dalam buku teks. Cuma saya cantumkan dalam file PDF supaya senang awak nak tengok soalan mana. So yang ini sebenarnya adalah latihan 1.1b, sambungan yang sebelum ni. So jadi saya nak awak buat saling soalan, bawahnya terus jawapan. Soalan, jawapan. Okay. Dan nanti dah siap, snap hantar pada saya. Okay, dengar. Saya tahu soalan ni panjang. Banyak, 4 muka surat. Hantar sebelum pukul 2 nanti. Muka surat pertama dengan kedua. Maknanya 1.1b tu mesti hantar. Soalan nombor 3 sampai soalan nombor 7 mesti hantar sebelum pukul 2. Siapa yang boleh siap semua sekali, boleh hantar semua sekaligus. Jawab dalam buku petak, buku latihan, sambung hari tu punya. Siapa yang buat dalam kertas kajang, buat dalam kertas kajang lah. Make sure jangan hilang. Snap bagi saya, tolonglah bagi cantik. Bagilah potret ni sengit-sengit dia bagi. Dan sikit dia bagi kat saya, macam mana cikgu nak tanda. Dan bila awak hantar kat saya, awak jangan delete. Bila awak dah hantar, jangan delete chat. Kalau awak nak delete chat awak, jangan delete dekat saya sekali. Kalau awak delete dekat saya pun akan hilang semua sekali. Itu adalah rekod awak supaya saya boleh semak balik. Dia buat tak latihan ni, dia hantar tak latihan ni. Sebab saya tak simpan, saya tak download. Saya simpan semua dalam Telegram. Okay, boleh? Tak faham, tanya. Boleh tanya dalam grup. Kalau saya tak sempat jawab, kawan-kawan yang lain boleh jawab. Tuan Irfan boleh jawab. Akmal boleh jawab. Okay? Boleh? Ya, apa benda Zul? Sibuk Zul? Bukan dekat sana lah ke? Kena halau. Nak masuk YouTube kau. Okay, so kita berhenti dekat sini. Ada lagi setengah jam, tolong buat.
Saya bagi masa sampai pukul 2 mesti hantar. Soalan 3 Baik, sampai 7. Kau ada kelebihan masuklah gelap BR kau.